Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya gembira tengok ramailah peserta kita makin meningkat jumlahnya. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program ceramah tajuknya kesedaran individu tentang keselamatan cyber pada petang yang berbahagia ini. Dengan tagline, jangan tertipu lagi dalam talian kan. Kalau boleh tanda seruan panjang tu kan. Bukan apa. Sebab saya bila dengar tagline ni, dia terkena batang hidung sendirilah sebab saya pernah mengalami situasi ni dan jadi elok-elok kita nak lupa dia throwback balik. Dia benda yang menyakitkan lah. Kalau kita ingat balik kisah tu pedih lah. Sebab dah terkena, okay. Apapun sebelum kita bermula, elok kiranya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah buat yang beragama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Apapun saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, penghargaan dan terima kasih kepada penganjur program iaitu USIM Writers Pool atas inisiatif ini yang mana UWP singkatannya merupakan satu unit ataupun pertubuhan jawatankuasa lah yang tak berhenti, tak kering idea untuk mengadakan program-program ceramah sebegini yang sangat dekat dengan kita orang awam lah khususnya pelbagai topik yang UWP sediakan. Bagi yang mengikuti UWP dekat-dekat rapat-rapat memang dah tahu dah topik-topiknya secara menyeluruh, okay? Dengan niat demi memberi manfaat pada pendengar. Jadi sebenarnya UWP ni tak lain tak bukan diketuai oleh doktor kesayangan kita lah, Dr. Siti Suryani Osman. Sekejap lagi kita akan minta Dr. Su untuk bagi sedikitlah sepatah dua kata ucapan aluan. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Saya merupakan salah seorang jawatankuasa UWP yang baru bertatih berjinak-jinak dengan tim ni. Tapi saya nampak manfaatnya tu sangat-sangat besar join dengan jawatankuasa ni. Walaupun saya bukan pensyarah USIM, saya kenalkan diri sikit. Saya Dr. Raja Mayanda 5 binti Muhammad Beta, merupakan pensyarah kanan UiTM Cawangan Negeri Sembilan, dan kampus saya di Kuala Pilah, jauh kan? Tapi itulah, jauh-jauh pun saya sentiasa dekat dengan UWP ni sebab kita online selalu meeting pun online semua. Apapun pengalaman untuk bersama-sama dengan UWP ni memang saya tak akan lepaskan lah, sebab macam itulah maksud saya, topik-topik ni kadang-kadang kita tak jangka, sangat-sangat dekat dengan kita kan. Macam tadi saya kata dah terkena banyak kali lah dengan kes penipuan di talian ni, di atas talian. Sebelum saya panggil Dr. Su untuk bagi ucapan aluan sikit, saya nak memperkenalkan sikit penceramah kita pada hari ini. Yang kita raikan, kita alu-alukan Dr. Syahril Nizam Omar. Okay, beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi daripada Universiti Sains Islam Malaysia, nilai Negeri Sembilan. Okay, saya yakin para peserta kebanyakannya pun ramai dari kalangan staf USIM sudah mengenali beliau. Sedikit tentang beliau, Dr. Syahril memperolehi ijazah, master dan PhD dari UTM, Universiti Teknologi Malaysia. UTM di hatiku Dr. Syahril. Kalau saya UiTM di hatiku, sebab saya memang macam itulah, ijazah, master, diploma dulu UiTM. Tapi PhD saya tiba-tiba dekat dengan USIM. Itulah jodoh saya dengan USIM, dia kuat. Okay. Apapun sedikit tentang Dr. Syahril. Dr. Syahril ada buat note kat sini, saya bacakan. Internet ialah hak asasi rakyat dan ekonomi digital, antara topik yang selalu dibicarakan. Kini memasuki era pandemik, fokus tertumpu kepada kesiapsiagaan di pihak pengguna agar menjadi pengguna internet yang bijak. Mempunyai pengalaman 21 tahun dalam pelbagai industri, terutamanya bidang teknologi maklumat lah Dr. Syahril, sebelum beliau menjawat jawatan pensyarah di USIM pada Jun 2019.
Okay, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih tak terhingga pada peserta yang dah mula penuh dia ambil tempat duduk dalam ruangan Zoom ni. Ini menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi daripada tuan-puan sekalian untuk sama-sama kita membanteras kesalahan-kesalahan jenayah cyber yang berlaku di sekeliling kita, adik-adik kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita kan. Maksudnya dari perkongsian ni kita boleh sampaikan kat mereka lah yang tak berkesempatan untuk dengar. Saya amat berharap sesi perkongsian ini dapat memberi penjelasan dan kefahaman yang sangat jitu kepada para peserta ceramah ni agar dapat menyebar luas isu ni secara menyeluruh, padu serta berkesan kepada seluruh masyarakat di dalam negara Malaysia yang tercinta ini agar bebas dari terjebak ke dalam jenayah ini. Makanya saya jemput Dr. Siti Suryani Osman untuk menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya bolehlah kita proceed dengan penceramah yang kita raikan hari ini. Dipersilakan Dr. Su. Okay, terima kasih banyak Dr. Raja Mayang Delima Muhammad Beta, Setiausaha sebenarnya UWP, Setiausaha Kehormat UWP untuk 2022 ini ya. Terima kasih juga membantu kita sebagai moderator pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada semua. Saya mengalu-alukan sangat penceramah kita Dr. Sharin Nizam dari Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Terima kasih banyak Doktor sudi berkongsi pada hari ini, yang mana saya ingat pada saya sesi ini sangat penting sebab sekarang dah terlalu banyak isu-isu scam yang berlaku dan secara online lagi mudahlah orang nak dapat duit kita ya. Jadi bila jumpa Dr. Syaril dalam satu sesi yang sesi pemurnian penulisan bab buku yang editornya ada kat sini iaitu Dr. Sofia Hayati, dan kita sembang-sembang dan saya fikir kita mesti buat program ini supaya kita boleh share ya. Kalau hari ni kita ada 40 ya di dalam talian, mungkin ada ramai lagi yang perlu dapat tahu. Kita akan share nanti dalam grup dan kita akan upload juga ya tuan-tuan perempuan kita punya rakaman ini dalam YouTube supaya lebih ramai yang mendapat manfaat lah ya. Jadi kita akan share juga nanti aktiviti-aktiviti UWP yang akan datang. Jadi dalam grup kita ini mungkin ada ahli USIM Writers Pool, ada ahli aktif 2022, ada ahli tetapi dia tidak aktif, ada juga yang mungkin bukan ahli sebab hari ini program memang kita terbuka kepada semua sebab ini program kesedaran. Jadi kita akan kongsikan juga maklumat-maklumat nanti melalui grup-grup penulis ya yang saya ada dan juga yang rakan-rakan adalah. Kalau katakan ada dalam kalian kalangan tuan-tuan perempuan yang hendak menjadi ahli USIM Writers Pool, sebab kelebihannya kalau kita jadi ahli kita boleh mengikuti program-program secara percuma atau secara half price. Kalau ada yuran maka yurannya separuh saja. Jadi kalau kata ada yang berminat nanti boleh PM saya atau Dr. Mayang, kita akan bagikan link untuk pendaftaran lah. Cuma pendaftaran kita ada yuran sedikit ya kerana saya menubuhkan UWP ni kita tidak mendapat apa-apa dana, tapi saya park lah di bawah pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, dan kita kumpul program-program kita semua, kita kumpul duit melalui keahlian dan kita give back lah kepada ahli-ahli kita menerusi berapa duit yang kita ada ya. Selalunya program kita buat semasa musim cuti semester di universiti kerana asas UWP ni adalah volunteerism, di mana macam Dr. Mayang kita ada selain dari Dr. Mayang di luar AJK yang di luar USIM, kita ada dari UTM, kita ada dari UIA dan kita ada dari Uni KL. Ya, jadi memang kita volunteer saja, kita pun orang kata memang atas dasar amal jariah lah, dan kita buat program-program berbentuk penulisan akademik, latihan-latihan dan juga latihan-latihan untuk penulisan kreatif dan juga sastera dan program-program kesedaran lah macam antaranya yang kita buat ini. Kita juga ada buat pertandingan-pertandingan misalnya yang berkait dengan pertandingan akademik dan juga pertandingan
penulisan ya. Jadi kita sentiasa mengalu-alukan semua untuk menjadi ahli UWP. Cumanya orang kata itulah kita ada yuran keahlian sikit lah ya, RM50 setahun untuk mendapat akses program, akses semua orang boleh program kita, tapi yurannya lebih lah kepada yang bukan ahli ya. Itu sedikit lah saya katakan Dr. Mayang, kita kena promote juga dan kena maklumkan, sebabnya ramai nanti yang mungkin akan mesej bertanyakan macam mana nak jadi ahli, contohnya jadi boleh saja jadi ahli, cuma keahlian kita tu yang macam saya katakan dia ada yuran, dan yuran kita tu ikut tahun dan ni bukan ikut bulan. So kalau katakan tuan perempuan register sekarang bulan 9 RM50 dan dapat akses program kita memang akan banyak bulan 9, bulan 10 lah, kerana kita macam saya katakan, kita asas kita volunteer, jadi kita tak ada banyak tenaga. AJK kita dan kalangan pensyarah pun ada berapa orang saja, dan kita banyak buat program semasa cuti, orang kata mengikut kalender universiti awam. So nanti maksudnya itu dia punya keadaan ya. Jadi banyak program yang kita dah plan ya dan rancang untuk ahli kita sepanjang September dan Oktober ini. Dan ada juga program yang fizikal yang kita akan buat pada weekend contohnya ya. Jadi kalau yang berminat boleh PM saja kami lah, tak ada masalah. Jadi program-program yang akan datang kita dah pun iklan dalam grup WhatsApp UWP bagi yang ahli, dan kita akan terus kongsikan. Dan antara yang terdekat Dr. Mayang kan adalah program penulisan secara fizikal dengan Puan Nisa Harun pada 29 September ya. Jadi kita ada bengkel pagi dengan Puan Nisa, dan petang akan dibantu sesi coaching penulisan cerpen dengan editor kita, dan juga AJK. Sebenarnya AJK UWP kita iaitu Cikgu Muhammad Yatim Dole yang juga ada dalam talian ni, saya tengok, terima kasih Cikgu. Jadi itu antaranya, dan kita ada program-program lain berbentuk online juga, yang mana kita akan laksanakan sepanjang kebanyakannya bulan 9 dan bulan 10 inilah. Okey, jadi saya ingat itu dahulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Boleh share lagi, boleh share kita punya ayat hibahan dan juga poster untuk memastikan banyak yang dapat manfaat pada hari ini. Jadi selamat menimba ilmu. Boleh tanya, boleh type, ataupun boleh tanya terus nanti selepas 1 jam dengan Dr. Syahrin Nizam. Kita akan buka juga kan, Dr. Maya akan buka sesi untuk sesi soal jawab, jadi tanyalah apa saja. InsyaAllah pengurus data raya USIM kita boleh jawab lah semua. Okay, terima kasih semua, saya kembalikan kepada Dr. Mayang. Terima kasih banyak Dr. Su. Sebenarnya kalau kita bagi ruang Dr. Su hebahkan lebih lagi tentang UWP, silap-silap boleh kita buka slides kan Dr. Su tentang UWP punya program banyak sangat. Tapi insyaAllah lah ada sudut ruang lain. So sekarang kita nak fokus kembali kepada penceramah kita yang sangat-sangat pakar lah insyaAllah dalam bidang yang terutamanya teknologi maklumat ni lah Kita cakap tentang jenayah cyber ni, kalau bagi yang tak berapa jelas, kalau saya salah betulkan Dr. Syahril, antaranya meliputi penipuan dalam talian, betul? Penipuan kad kredit, kecurian identiti, pencerobohan data, penipuan yang berkaitan dengan pembelian dalam talian dan sebagainya. Dia fraudulent lah punya isu. So untuk lebih lanjut lagi, sebelum tu saya nak confirmkan dengan admin adakah kita nak ambil gambar awal-awal ni dengan gambar di hujung? Macam mana Dr. Su? Sebab ya, mungkin awal kot Dr. Mayang kan, sebab nanti takut ada yang tak sempat ke apa, boleh yang kita punya santai je, kita je buat keputusan suka hati kita je. Ya. Jadi minta kita punya admin pelajar kita, apa nama, Nabila, Cik Nabila, boleh. dari Nabila, bantu Boleh, kita untuk snap boleh? Boleh Doktor. Jadi saya nak minta kita bagi ruang lah pada para peserta yang kita raikan juga untuk buka kamera. Alhamdulillah dah banyak dah yang saya nampak. Okey. Kita akan beberapa kali snap Nabila? 3 kali. Okey. Okey, jadi saya kiralah untuk page yang pertama kita tak tahu kita page yang mana kan, senyum je lah kan. Okey. Ada 2 page Doktor. Berapa Nabila? 2 page. 2, alright. So saya kira untuk yang pertama senyum. 1, 2, 3. Okey, Okey.
Okey, untuk page yang pertama juga kita buat freestyle. Boleh Nabila saya kira kan? Boleh. Okey. Doktor. 1, 2, 3. Okey dah. Okey, untuk page kedua. Okey, kita buat serius dulu lah kan. Ni cakap pasal jenayah, dia serius dulu Dr. Syaril. Okey, 1. Boleh saya kira Nabila? Boleh doktor. Alright, 1, 2, 3. Okey dah. Okey, sekali lagi kita buat freestyle. Okey. Alright, 1, 2, 3. Okey dah. Okey, terima kasih banyak Nabila yang Sama bantu. doktor. Okey, jadi ini yang kita nantikan lah perkongsian daripada Dr. Syaril. Saya tak nak lengahkan masa lagi. Dijemput Dr. Syaril untuk mulakan ceramah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dengar. Jelas. Jelas Dr. Syaril. Baik. Dr. Syaril boleh share screen lah. Kita tengok, nampak tak? Nampak screen-nya insya-Allah. Okey, nampak. Okey. Slide share. Okey, alhamdulillah jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada penganjur majlis pada hari ini, terutama Dr. Su dan semua ahli yang terlibat daripada Muslim Writer dan daripada tuan-tuan perempuan datuk-datuk, profesor, doktor-doktor yang hadir pada hari ini. So topik saya santai sedikit. Saya harap semua tidak mengapa jika dipresent secara santai. Ada sedikit video saya sediakan jika ada lagging ke apa-apa dari segi sound tu, saya minta maaf, akan saya share video pendek tersebut. So ini video yang pertama, teaser saja dalam 30 saat. So tadi saya rasa Dr. Su dah hurai apa itu jenayah cyber dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi ke arah jenayah cyber tu, apa punca jenayah cyber tu, dari mana datang? So saya harap video ni memberi sedikit penjelasan kenapa mudahnya jenayah cyber tu berlaku. So ni kat penalat, nombor telefon, alamat rumah, akaun bank, kad kredit, maklumat sensitif, kesihatan. So, video teaser ni saya ambil daripada Pusatdaya Perlindungan Data Peribadi, so PDPA yang data PDPA yang dikeluarkan tahun 2010. So dalam video ni tadi kita ada nampak berkenaan dengan IC. So kita juga nampak dalam video ni ada berkenaan dengan alamat, di mana ramai di antara kita yang suka share maklumat peribadi ni. Ingin saya bertanya orang alam, perasan tak sekarang ni bila berlaku COVID-19 tahun 2020 Mac kan, jadi ramai di antara kita yang suka beli barang secara online, betul? Ada tak yang tak pernah beli barang online dalam ni? Tak ada kan, insyaAllah. Jadi apabila kita beli barang online tu, sama ada kita go to Shopee ke Lazada ke Mudah ke dan sebagainya, so akan ada parcel yang akan dihantar ke rumah kita, betul? Masa kita register online tu, satu masalah yang saya nampak adalah kita terpaksa upload kita punya gambar IC ya. So which bila kita upload gambar IC kita merendahkan banyak identiti kita. Dan kita kena upload depan belakang, sama ada Shopee ataupun Lazada contohnya. Dan apabila parcel sampai ke rumah, biasanya apakah yang akan ditanya oleh penghantar barang tu? Dia akan telefon kita, abang, ataupun dia sampai rumah kita, abang, dia kata kat kita, apa nombor IC abang? Betul tak? Ada kat sini yang tak diminta nombor IC tak?
Kebanyakan daripada kita, mereka akan minta nombor IC kan. So kali pertama. Dan kita pun start order barang Shopee 2-3 kali dalam tempoh MCO tersebut betul. So lama kelamaan, mereka kerap hantar dan orang yang sama menghantar barang kita. Saya masa mereka menghantar barang, bila dia minta nombor IC, saya cuba bagi nombor-nombor yang berlainan. Satu hari dia kata, abang jangan tipu abang, saya tahu nombor IC abang berapa. So maknanya apa kat sini? Nombor IC saja telah dihafal oleh yang menghantar barang tersebut. Saya mainkan beberapa nombor kat belakang tu. So saya because nombor IC kita yang digit yang last kali tu, kalau tuan-tuan perasan ganjil dan genap. So kalau yang ganjil adalah mewakili wanita ataupun kalau ganjil kan, ganjil dan genap kan. So genap tu mewakili wanita dan ganjil tu mewakili lelaki contohnya kan. Jadi bila kita tukar, dia kata abang lelaki ke perempuan? Dia kata kenapa awak tanya saya begitu? Abang nombor IC belakang tu salah. So mereka hafal nombor IC kita kan. So apa masalah kat sini? Sebelum saya masuk apa masalah, kita teaser lagi satu video yang pendek berkenaan apa berlaku pada seorang individu. Video ini adalah video daripada Dubai Security Force. Yo, man. Hello? Can you help me, man? Sure. How can I help you? My account just got wiped. You must be joking. I don't know how I let this happen. By who? Some guy pretending to be you know? Man, I don't know what to do. It wasn't me. Alright. A fellow email me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on the dubious link? All this time he was after my password and username. Or can you grant us laser access to your data? Hackers and the force is always lying in the waiter. You better watch your back, don't fall for the beta. Let's review the situation that you're caught up in. To be a safe player, you have to know how to play. If you say a moment, don't give them time of day. Never listen to a word when they say. And if they claim that they're the bank, tell them no way. But he sent me a reminder. It wasn't me. Messaged me on WhatsApp. It wasn't me. He even called me in the shower. It wasn't me. He told me I won the lottery. It wasn't me. He asked me for my password. It wasn't me. To verify my account number. It wasn't me. I even sent him a picture. It wasn't me. He dreamed my account and it was over. A fellow emailed me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on that dubious link? All this time he was after my password and username. It wasn't me. It wasn't me. So ni satu video yang menarik daripada Dubai Security Force, It wasn't me. So tuan-tuan boleh juga download video ni dekat YouTube. Kita balik tadi pada nombor IC kita. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, berapakah cara untuk seseorang itu kalau dia ada akaun online banking untuk menukar password? Siapa tahu di sini berapakah cara untuk menukar password online banking? Kalau tuan-tuan pergi ke website online banking, sama ada Maybank, CIMB, HB dan sebagainya. So basically kalau nak tukar phone number, for example dalam kes ni kita nak tukar phone number. So cara yang pertama adalah mesti ke ATM machine. Maknanya ke ATM machine kita mesti adalah kad bank. Tapi katakanlah without going to ATM machine, adakah cara lain nak tukar phone number? Cara kedua adalah dengan call. Maknanya user tu dia berlakon dalam keadaan terdesak dan call. Apakah yang akan ditanya oleh customer service bila user call? Satu, customer service akan tanya siapakah nama kamu atau can you verify your phone number or can you verify your IC. Nombor dua, so katakanlah tadi mereka dah tahu IC number kita, which IC number yang sepatutnya sangat-sangat secrecy tapi telah diketahui oleh ramai orang sebab kita rajin going online dan kita rajin Shopee on, kita rajin membeli barang secara online dan mereka dah tahu IC kita. Nombor dua, kadang-kadang mereka ada orang tua yang tinggal di rumah. So soalan yang kerap ditanya oleh akaun online
apabila anda nak disable account online, nak tukar password, nak tukar phone number, siapakah nama ibu anda, ibu anda, siapakah nama parent dan sebagainya. So orang yang hantar barang ni kadang-kadang ada di antara kita yang tinggal dengan keluarga, betul. So kadang-kadang mulut yang mereka menghantar barang, saya bukan nak menyatakan siapa, tapi ini adalah cara information gathering. So di situ ada maklumat siapakah nama ibu kita dan sebagainya. Dan yang paling ketika adalah bank account. So bank account kalau dulu memang sangat sangat nak didapati, tapi sekarang kita because ada internet banking, kita dah tak pergi secara dahulu kita kena pergi ATM machine untuk pindahkan wang, ataupun kita masuk bank dan kita isi borang untuk pindahkan wang. Sekarang ni kita banyak melakukan pemindahan wang secara online. Mana dia sama ada kita membeli, dan dia boleh berlakon, dia kata kita terbayar lebih, boleh tak awak bagi nombor bank awak, saya nak return balik money awak. Mana dia, satu dia dah dapat nombor IC kita, nombor dua sekarang ni dia dah dapat kita punya bank account walaupun kita bukan penjual bank account. Dia boleh kata, minta maaf barang tak sampai dan kita nak back in balik kepada awak, ni dah awak share bank account awak dan sebagainya. So ada beberapa kaedah di sini yang boleh menyebabkan mereka tukar kita punya phone number. So itu yang kita kena hati-hati dan jaga, dan jangan share bank account kita dan jangan share nombor IC kita. Jadi di situ kita pun ingin menegur pihak yang berkaitan, pihak authority, because saya yakin di antara kita, kalau saya ada minta beberapa soalan yang perlu dijawab, beberapa soalan yang perlu dijawab. So dalam salah satu soalan tu, jika saya boleh tanya secara randomly ataupun dalam ni kalau boleh jawab, soalan antaranya adalah berapakah e-wallet account yang anda ada. So saya yakin dalam ni kalau yang menggunakan Shopee, kalau yang menggunakan Lazada, dah ada 2 e-wallet betul. Dah ada Shopee e-wallet dan ada Lazada e-wallet, dan kita ramai antara kita yang dah ada Touch 'n Go e-wallet, dan banyak lagi e-wallet lain yang kita ada. Okay, apakah masalah e-wallet ini? So bila kita register e-wallet ini, normally dia akan minta kita masukkan 6 digit PIN number. So bila kita masukkan 6 digit PIN number ni, soalan saya yang berikutnya, kalau saya boleh buat poll, saya rasa saya ada share link poll. So adakah setiap e-wallet tu tuan-tuan menggunakan PIN number yang berlainan? Masalah kita dah berumur kan. So adakah kita menggunakan setiap e-wallet tu PIN number yang sama? Maknanya Shopee satu PIN number, Lazada satu PIN number, dan e-wallet Touch 'n Go e-wallet satu PIN number, dan e-wallet yang lain PIN number yang berlainan. Dan adakah PIN number yang kita gunakan tu berlainan dengan PIN number ATM kita? Berapa ramai antara kita yang mempunyai lebih daripada satu akaun? Contohnya kalau yang ada CIMB, yang ada RHB, yang ada Bank Muamalat, yang ada Bank Islam. So adakah PIN number untuk setiap kad itu menggunakan PIN number yang berlainan? Itu satu soalan yang agak kritikal yang kita harus fikirkan. Memang agak sukar bagi kita yang berumur, utamanya yang dah masuk 50 siri macam saya, nak ingat 6 digit. So 6 digit tu nak pilih 6 digit apa? Dan ramai di antara kita, saya rasa kalau saya tanya soalan yang berikutnya, apakah nombor yang anda gunakan untuk PIN number tersebut? Adakah secara random ataupun dia mesti spesifik PIN number? Itu yang kita digalak disyorkan agar tidak berkongsi maklumat peribadi kita di mana? Di Facebook, Instagram, sekarang ni kita ada WhatsApp, Telegram, dan banyakkan orang menggunakan TikTok. TikTok pun ada bahayanya. Nanti saya share apa masalah di TikTok. Saya tak install TikTok pada handphone saya. Dan so kita share banyak maklumat. So biasanya kita akan snapshot gambar kita ada di sana, di sini, lokasi kita ada di sana, sini. Dan dalam gambar tu biasanya akan ada nombor. Terpulanglah nombor apa yang ada dekat situ. So untuk scammer ni, dia ada beberapa cara untuk dia memperoleh PIN number kita. Dan satu lagi yang saya nak share kat sini yang paling kritikal, sebelum saya pergi ke slide yang lain, perasan tak apabila kita kadang-kadang kita nak keluarkan cash, kita pergi ke mesin ATM, betul? So masa kita berjalan ke mesin ATM tu, saya lihat ada di antara kita yang suka mengeluarkan kad bank dia dan dia pegang sebelum sampai.
dia pegang kad bank ni. So ataupun masa dia nak sampai dekat mesin, ada orang depan tu yang tengah menggunakan dan dia adalah orang yang kedua, dia start mengeluarkan kad bank. The problem now is what? The problem now, kita punya teknologi untuk digunakan oleh scammer ni sangat canggih. Digunakan oleh mereka untuk mencuri data itu sangat canggih. Because why our camera now, semua kamera ada handphone yang mempunyai video berskala yang punya kamera berskala tinggi, resolution berskala tinggi. So bagi mereka cukup daripada jauh snap gambar. So now they have our card number. Betul? So bayangkanlah kita punya bank card number mereka ada. So dekat card number ni first time dia mungkin snap di depan dan check around dia, kalau tersalah pegang dan bagaimana snap ke belakang. So itu yang kita kena hati-hati dan sama ada kita dekat petrol pump. So when we try to tap our credit card kan, sekarang ni ada dua cara kan, kalau kita pergi ke petrol pump sama ada kita guna Petronas ke Shell ke, dan dia ada paywave kan. So tapi masa kita nak tap ke paywave tu tak ada orang kan yang letak stiker cover pin number dia, betul? Dia punya credit card number tu dia ambil daripada beg duit, keluarkan beg duit, pegang. So katakanlah sekarang ni kita kalau tengok kat internet berbagai-bagai teknologi remote view so kita just tap yang tu. Masa kita tap, kita punya card number tu dinampak dengan jelas tak? Saya nak tanya. Dia tak perlu minta tau. Kalau dulu tuan-tuan perasan, kalau kita ke kedai, saya kadang-kadang saya ada tanya balik, saya akan mempersoalkan balik kenapa nak cantik saya punya nombor. Saya tanya, apa authority awak nak cantik nombor kad saya? Why? Masa dia cantik, nombor digit kat belakang tu sedikit saja, 4 perkataan saja. So yang panjang tu dia tak boleh ingat, tapi dia cantik yang panjang, tapi yang belakang dia dah hafal. So that is the dangerous kita ada, dan kita nampak hari ni, yang ini berita hari ni September 5, ini berita semalam September 5 berita kemarin. So salah seorang user Touch 'n Go ni, dia komen berkenaan dengan kenapa Touch 'n Go melimitkan jumlah one time password yang dia sepatutnya dia nak buat transaction dan dia tak dapat meneruskan transaction. So Touch 'n Go letak satu buffer, satu nilai buffer. Contohnya mungkin sehari dia boleh menggunakan 50 kali atau 100 kali tu, Touch 'n Go limitkan. So dia mempersoalkan kenapa dilimitkan penggunaan tu. So di sini ada dua view lah, sama ada kita setuju ataupun tak setuju. Dan kita lihat di sini scammer dalam bentuk yang kes ni, dia ni nak menggunakan khidmat Adobe dan sebagainya, dan dia hilang 40,000 disebabkan scammer minta dia download application. Dekat sini sama juga, pasal scam ni dia ada dua dalam kes ni. Yang terbaru ni saya rasa seminggu yang lepas. So kes ni melibatkan dua keadaan. So dia sekarang ni the problem, minta maaf cakap bagi yang berumur tinggal seorang dan sebagainya, terdapat terlalu banyak apps di atas sana, di Google Play Store dan sebagainya, untuk dia seolah-olah create networking dengan dunia luar. So dalam kes ni dia create networking dengan somebody outside Malaysia, dan konon-kononnya kawan tu nak pindahkan dia 12.1 million so pada akaun dia dan sebagainya, dan ada parcel diterima dan dia kena scam sebanyak 1.87 million. So dekat sini dalam kes ni apps ni sangat berbahaya. Saya akan tunjukkan beberapa lagi apps yang sangat berbahaya yang kita kena hati-hati. So betul, kalau kita lihat memang terlalu banyaklah scam yang berlaku, dan saya nak buka satu slide yang paling penting. Ini adalah news yang dikeluarkan oleh Bukit Aman. So yang menjadi kehairan kita, so kalau tuan-tuan baca artikel ni, terdapat lebih kurang 98,000 kes, dan jumlah kerugian adalah 3.3 bilion. So kita pegang angka 3.3 bilion. Tapi kalau ditengok dekat sini, yang ditahan cuma 30,000 orang dan yang dituduh di mahkamah cuma 25,000 orang. Di kes yang dilaporkan 98,000 orang. Apakah yang berlaku pada kes yang selebihnya? Dan untuk kes scammer pula, untuk tahun yang
tahun 2021 terdapat 4,300 kes dengan jumlah kerugian hampir 1 bilion, kita kata 65 juta. Dan tahun yang berikutnya, tahun 2020, jumlah 637 juta. Jadi dekat sini, apakah tindakan yang diambil oleh pihak bank? Okay. Seolah-olah tidak ada satu kerisauan ataupun satu tanggungjawab sosial daripada pihak bank terhadap individu yang mengalami masalah ini, yang tertipu ni. So kalau difikir secara akal normal, kita berada dalam dunia internet, perbankan internet, di mana transaksi itu direkodkan. Maksudnya walaupun berlaku penipuan di sini, contohnya kita download apps dan sebagainya, akaun dipindahkan. So maknanya ada berlaku transaksi daripada akaun kita ke akaun sana. Jadi daripada jumlah 30,000 ni, 25,000 ni, kalau tuan-tuan baca artikel ni dengan lebih detail dan tuan-tuan rujuk pada apa yang dibicarakan dalam affidavit mahkamah tu, mereka ni adalah kader akaun. Mereka ini menawarkan diri kepada pihak scammer untuk menggunakan akaun mereka. Tapi isunya sekarang yang melakukan scammer terlepas. Yang 25,000 orang ni kebanyakannya adalah kader akaun. So mereka menawarkan diri untuk jadi mereka menawarkan akaun mereka supaya ditumpang digunakan kerana dapat komisen. So kita ada dua isu komisen di sini, dan yang melakukan scammer terlepas, mana dia 3.3 bilion ni hilang begitu saja. Sebab individu ni bila dia akaun tumpang, so duit dah dipindahkan termasukkan akaun tumpang, basically duit pun dah telah dipindahkan ke akaun luar negara. So dah terlepas. So cuma yang didenda adalah individu yang melakukan akaun tumpang. Cuma bila kita tengok balik jumlah 3.3 bilion ini. So di sini kalau mereka yang ada daripada pihak perbankan, adakah 3.3 bilion ini jumlah yang sedikit? Ini kita panggil sebagai tanggungjawab social responsibility. So biasanya user, apabila kita memberi amanah kepada pihak bank, kita letak duit di pihak banking. So bila kita letak duit di pihak banking, so pihak bank akan menggunakan duit kita untuk buat laporan. So di sini cara bank buat duit adalah dengan melaporkan duit yang ada di bank itu, di mana kita yang ada di bank, sama ada duit gaji dan sebagainya. So daripada 3.3 bilion ni, katakanlah pihak bank membuat pelaburan, mana dia pihak bank, katakanlah kita anggap pelaburan yang diterima oleh pihak bank sangat sedikit, contohnya 5% atau 10%. So mereka tetap mendapat keuntungan yang banyak, dan keuntungan ini melebihi 10 juta. Dan kalau kita kata 10%, mana dia kalau 3.3 bilion, mana dia ianya membolehkan bank mendapat keuntungan sebanyak 330 juta. Tidakkah boleh pihak bank dengan gabungan pihak bank-bank yang ada di Malaysia ni, bukan lagi bank luar negara, 330 juta ini melakukan sesuatu agar pengguna tidak ditipu daya? Mana dia bajet untuk keselamatan, bajet untuk meningkatkan kesedaran security, bajet untuk melakukan analisis ada di situ. Jadi perlu ada rasa tanggungjawab di pihak bank di situ. So saya bawa ke slide yang berikutnya. Sebelum saya bawa ke slide yang berikutnya, saya ada sesuatu nak tunjukkan, cuma izinkan saya buka. Saya bukan nak membangkitkan isu ni, tapi izinkan saya buka website di bank negara. So kalau kita melihat scam notice di bank negara, so kita nampak di sini seolah-olah ada banyak scam notice dari pihak bank negara. So kita lihat daripada tahun 2007, 2009 sampai 2017. So kat 2017 ni aktif. Somehow from 2017, what happened 2018, 2019, 2020? Di mana perginya pihak bank negara pada tempoh 2018, 2019, 2020? Kerana apa saya bangkitkan isu ni? Kalau tuan-tuan perasan, so kerugian yang ditanggung di sini adalah kalau tuan-tuan perasan, kerugian yang ditanggung di sini adalah berjumlah 3.3 bilion daripada tahun 2017. Maknanya kes yang tuan-tuan nampak di sini adalah kes 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. So di sini saya rasa pihak bank negara perlu mengambil satu inisiatif yang lebih tegas agar dilakukan sesuatu agar pengguna itu tidak terberdaya. So kita buka satu video sebab sesi petang ni. Saya harap semua masih sekar.
hypermarket nak bagi hadiah? Wow. Tapi kena download apps dululah. Okey. Kejap. Kenapa dia minta maklumat ni lebih-lebih? Terma Syarah pun meragukan. Tak payahlah. Permintaan maklumat yang berlebihan, syarat dan terma yang meragukan, elak memberi data peribadi adalah jalan terbaik. So saya pause pada sini, saya pergi ke website, minta maaf, dan ini sebenarnya adalah soalan-soalan yang saya nak tanya. Sepatutnya link-link yang diberi, oleh kerana saya pun tidak ada akaun Kahoot yang boleh benarkan saya buat poll yang kalau nak buat poll ni kena beli. So adalah ini soalan yang ditanya. So soalan yang pertama adalah berapakah jumlah akaun online yang anda ada? Maknanya akaun online ni tak semestinya akaun online perbankan lah. Ada akaun email, akaun Facebook, akaun Instagram dan sebagainya. Mana kita ada banyak. Kemudian soalan yang berikutnya di sini adalah jenis kata laluan yang digunakan. So kalau saya klik jenis kata laluan yang digunakan, so apa yang saya nak anda perhatikan di sini adalah adakah katakanlah kita ada 10 akaun. Akaun yang pertama, password yang kita guna tu, aksara yang kita guna tak akan sama dengan password untuk akaun yang kedua. So adakah akaun yang kedua, akaun yang lain tu 75% daripada aksara yang daripada akaun yang pertama kita gunakan untuk akaun yang lain. So sampailah adakah 50%. Maknanya kalau kita ada 10 akaun, maknanya mungkin huruf A akan berulang sampai akaun yang ke-10, ataupun kita kata nombor 1 akan berulang sampai akaun yang ke-10. Kita kata huruf Z akan berulang sampai akaun yang ke-10. Adakah kita menggunakan aksara yang sama? Ini yang kita nak kena risau. Maknanya kalau seorang pensyarah dia ada akaun, dia nak login ke universiti tersebut, kemudian dia ada akaun email dia nak masuk Office365, kemudian dia ada akaun Gmail dia ada akaun Yahoo dia, kemudian dia ada akaun Instagram dia ada akaun Facebook dia ada akaun WhatsApp dan dia ada akaun Telegram dan sebagainya. So adakah kata laluan ni bagaimana? Adakah tulis pula, cantik pula, dan adakah kata laluan ni disimpan dalam handphone? Ataupun adakah kata laluan ini disimpankan dalam buku ataupun dalam beg duit? Ni bawa bersama-sama kata laluan ni. Ini yang nak kena diperhalusi balik. So kalau nak tukar kata laluan ini, bolehkah ingat? Macam saya kalau Gmail, saya ada lebih daripada 10 akaun Gmail. Yang ini saya menggunakan akaun lain pula. Yang tadi saya masuk Zoom, saya menggunakan akaun lain pula. Yang saya berurusan pribadi, saya menggunakan akaun lain pula. So berapa banyak akaun yang kita ada. So itu kita nak tengok dan password yang kita gunakan ni bagaimana. So soalan yang berikutnya yang saya nak tunjukkan di sini, berapakah jumlah perbankan internet yang anda ada? Okey, di sini nak kata jika seseorang itu ada lebih daripada satu akaun tidak baik, itu bukan jawapannya. Sebab ada, kalau tuan-tuan perasan, kalau siapa di antara kita yang dalam ni yang ada melihat temu ramah soya cincau ke atas seorang individu yang dia kena scammer. So dia kena scammer tak salah saya kerana dia nak dapatkan perkhidmatan Dobi ataupun Maid. So dalam kes ni dia cuma ada satu akaun bank dan semua duit dia ada dalam satu akaun bank. So dalam kes ni dia diminta download satu app, dan bila dia download app tersebut, mana dia akan masuk data dia, mana dia orang itu vendor tersebut ataupun penawar perkhidmatan tersebut minta dia memasukkan maklumat kat situ dan pukul berapa dia nak guna cuci rumah tersebut. Contohnya pukul 2 ke pukul 3 dan tarikh dan sebagainya. Maknanya nampak seperti biasa. Kalau dia klik next, app tersebut akan minta dia membuatkan pembayaran online. So dekat sinilah yang berlaku penipuan tersebut berlaku. So apps tu akan duplicate online banking dia. Maknanya kalau dia buka Maybank, apps tu akan cuba duplicate website Maybank. Kalau apps tu akan cuba duplicate ataupun akan cuba orang kata ada MAC in the middle dekat website account bank tersebut. So apa yang berlaku bila dia
masukkan username dan password, so dia akan kata username dan password itu salah. Bila salah, dia akan cuba lagi lah. Dan akhirnya dia akan menghubung yang menawarkan perkhidmatan ni secara WhatsApp dan katakan dia dah melakukan transaksi. Tapi dia kata transaksinya tak berjaya. Padahal mereka ni, scammer ni telah dapat username dia, telah dapat password dan dia telah install apps tu. So bagaimana yang dikatakan duit dipindahkan tetapi user tak terima tax. So dia jadi macam ni tax number. So bila dia install apps tu dia tak download daripada Google Play Store dan dia tak download daripada Apple Play Store dan sebagainya. So dia download daripada website tertentu ataupun download daripada Facebook dan sebagainya. So apps ni akan intercept SMS dia. Sebenarnya user ini atau scammer ini dah ke online banking, dah log on ke online banking dan di situ juga user ini dah intercept SMS dia. Maksudnya apps tu, aplikasi tu dia dah terima tag tetapi tak terbit pada handphone sebab aplikasi itu dah membaca dia punya tag number. So tag number yang memang diterima oleh telefonnya, scammer ni tidak menukar nombor telefonnya tapi dia tak nampak tag numbernya. Sekat sekitulah yang bahaya yang dihadapinya. So dalam kes ni, cara yang terbaik adalah kita harus mempunyai lebih daripada 3 perbankan internet. Tapi harus ingat, walaupun kita mempunyai 3 perbankan internet, cuma bagi saya nak nasihatkan, elak-elaklah selagi yang boleh, jangan sekali-sekali anda melakukan transaksi online banking pada handphone. Kalau boleh buka komputer, lakukan transaksi menggunakan komputer, bukan melakukan handphone anda. Maknanya kalau pergi ke kedai restoran makan, tiba-tiba dia kata duit cash dia tak cukup, dekat kaunter dia bagi nombor account bank, kita pun dengan berniat baik bukalah handphone dan type kita punya online banking kita menggunakan handphone. Jangan. Kalau boleh seelak-elaknya elakkan. Maknanya sebabkan pada tahap ini, kalau baca statement daripada Google telah menganalisis dan membuang hampir 500,000 aplikasi daripada Google Play Store disebabkan masalah keselamatan yang dihadapi. Dan yang terbarunya, mereka jumpa satu apps yang, sebab kita satu apps, kalau dalam bahasa teknologi saya nak terjemahkan dalam bahasa awam, apps ini kita panggil virus lah. Virus ini ada bersama apps yang bukan yang valid. Maksudnya apps ni bukan app yang tak valid lah. So app ni app biasa tetapi dekat belakang tu ada virus yang menarik kita punya apa saja yang kita type pada handphone kita lah. So itu bahaya yang kita hadapi sekarang ni. Maknanya handphone kita ni sebenarnya, memang kita menggunakan smartphone walaupun Steve Jobs menggunakan smartphone pada tahun 2007, tapi bukan bermakna bila dikata maklumat di hujung jari, transaksi di hujung jari tu kita boleh melakukan semuanya melalui handphone. So kita harus berhati-hati ya. So OS Android ni bukanlah security-nya very high compare to walaupun saya bukanlah nak mengagung-agungkan Apple OS, Apple iPhone, tapi dia punya security adalah sangat-sangat lemah. Sebab itu kita hadapi masalah aplikasi download untuk user yang selalu menggunakan Huawei, because ada implikasi antara Huawei dan di US sana, maka biasa untuk user Huawei download aplikasi ni. So kebanyakan mereka tak sedar aplikasi ni adalah aplikasi yang berniat tidak baik, yang aplikasi ni bila download akan cuba mendapatkan apa sahaja di type melalui papan kunci keyboard anda. Apa saja input yang anda type, dia akan ambil. So dan tadi kita dah discuss berapa banyak account e-wallet yang anda ada. Yang ini yang kita agak risau. So ada perbezaan antara e-wallet dan ada perbezaan antara internet banking. So e-wallet ni kita tak, kalau boleh janganlah link account bank kita dengan e-wallet. Memang nampak mudah. So kalau e-wallet tu ada dua kaedah. Anda nak top up account dalam e-wallet betul. Sama ada anda link terus kepada bank anda ataupun anda top up secara postpaid. So bagi saya pilihan yang lebih baik sama. Jangan link lah. So seboleh-boleh jangan link apa-apa account anda pada e-wallet. Begitu juga dengan internet banking, sebab sekarang ni anda dah boleh install pada handphone. Ada baru ni seorang Star Husin
tanya saya. Dia dah install dan dia nak yang dia nak tanya saya adalah dia hadapi masalah nak linkkan akaun lain. Saya kata stop, jangan linkkan. Bayangkan kalau anda link tabung haji anda, duit simpanan yang nak digunakan buat umrah, buat haji dan sebagainya. So jangan linkkan apa-apa sahaja bank lain kepada e-wallet anda ataupun perbankan internet. So pada yang ada PayPal account, of course anda diminta linkkan satu bank lokal. Di situ pun kena hati-hati. So penggunaan PIN ni, tadi kita dah discuss penggunaan PIN. So kalau ada yang menjawab, kita ada yang menjawab, kita boleh tengok adakah anda menggunakan PIN number. So kita tengok apakah jawapan result kat sini. So kat sini kita ada 62% alhamdulillah menyatakan dia tidak menggunakan PIN number yang sama. Tapi di bawah ni tunjukkan 37%. So untuk yang menggunakan e-wallet PIN nombor yang sama ni, saya nasihatkan anda habis sahaja sesi ni, tukarlah. Why? Website, what happen kalau Shopee tu dia dihack? Adakah Shopee esok ni akan bertanggungjawab terhadap PIN nombor yang hilang tu? Dan PIN nombor tu dalam masa yang sangat singkat scammer gunakan untuk sedut e-wallet yang lain. Adakah Shopee akan bayar? Ataupun adakah mana-mana online, kita tak kata Shopee lah, katakanlah mana-mana online e-wallet yang ada, mereka akan bayar balik. Kenapa perkara ini tidak berlaku? Di Malaysia sampai hari ini kita cuma ada berapa akta. Saya buka balik slide. Saya bercerita, tak maaf saya bercerita panjang sikit, dan saya minta kebenaran untuk jam sikit. So nanti saya patah balik. So di Malaysia kita cuma ada beberapa akta. Okay. So kita ada Computer Crime Act 1997. Kita ada Digital Signature Act 1997. Kita ada dia dah tak ada jam sorry saya. Kita belum ada act yang melindungi pengguna dari segi internet banking. So di Malaysia kita belum ada dua act yang sangat penting. Apakah act tersebut? So kalau kita baca kes-kes scammer ni, kita baca kes-kes penipuan online. So dalam penal code ni, dalam penal code act yang ada cuma act penipuan, cheating. So act dari segi fraud, dari segi penipuan online scammer ni tidak wujud lagi. So kerajaan Malaysia sekarang ni tengah berusaha untuk mewujudkan act ni. Kalau kata saya belum ditabelkan pada tahun 2021. So kerajaan Malaysia sedang cuba untuk menggazetkan Financial Fraud Act. So kalau ada act ni baru kita bunyi sepenuhnya. Dan kita belum ada Credit Act. Di Malaysia ni belum ada Credit Act. Sebab tu bank-bank tak berasa takut lagi. So kalau Credit Act ni wujud, barulah bank-bank akan berasa tanggungjawab dan berasa takut. Di sini kita bukan nak buat lawak. Apa salahnya kalau scammer tu kosongkan akaun pinjaman kita? Maksudnya kita dah habis bayar lah kan. Sekarang ni dia cuma kosongkan akaun simpanan kita. So katakanlah tuan-tuan ada buat loan rumah, ada buat loan kereta, tiba-tiba satu hari masuk saya dah settle lah akaun, saya dah settle lah bayar pinjaman perumahan. So itu tidak berlaku lah. Di situ bank jaga. Tapi dari satu sudut duit simpanan kita tak dijaga. So saya harap kerajaan harus berusaha untuk wujudkan dua act ni. Di mana dua act ni, saya rasa negara-negara luar pun belum berani mengeluarkan dua act ni. Di US saya tengok, kalau tuan-tuan tengok saya pun tengok apa berlaku di US, di mana keadaan mereka pun agak teruk. So kalau saya buka slide ni, so ini scammer yang berlaku di US. So tuan-tuan boleh buka, boleh dapatkan semua ni daripada Truecaller. So di sini kalau tuan-tuan lihat jumlah kerugian yang ditanggung oleh rakyat Amerika Syarikat disebabkan oleh scammer pada tahun 2022 ni 30 bilion. So kat Malaysia tadi dilaporkan 3.3 bilion. Dekat US dilaporkan 30 bilion. So dan peningkatan ni meningkat macam eksponensial. So kalau graf ni kita tengok dia meningkat secara eksponensial. Dan kalau kita lihat peringkat umur yang ditarget oleh scammer ni
kebanyakannya sekarang dah melibatkan golongan muda, golongan yang kita kata makin lama makin muda ni. So macam kita lah, makin lama makin muda kan. So golongan kita ni kadang-kadang kita bukanlah sangat pengguna media sosial yang terlalu, orang kata terlalu tinggi ya. So kita masih lagi berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya ada kawan yang masih lagi tidak ada internet banking sebab tak trust internet banking. Dan dekat situ kita nampak kat sini ada pengurangan sikit lah. Ini untuk Gen X macam saya ni lah kan. So ini untuk Gen Y ya. So mereka ni adalah pengguna yang aktif dalam menggunakan perbankan internet lah. So dekat sini kita harus berhati-hati dan terutamanya kita sekarang banyak beri handphone kepada anak-anak kita. So peringkat umur mana yang kita harus hati-hati? So anak yang berumur antara umur 13 dan umur 17. Kerana apa? Mereka mungkin berada di asrama. Mereka mungkin berada di sekolah menengah, betul? Dan kita beri handphone. Adakah handphone yang kita beri tu handphone yang macam kita kata handphone Nokia yang zaman kita guna tahun 2000 tu? Tidak. Kita beri smartphone because kita nak buat video call dan sebagainya. Dan di handphone tu juga ada WhatsApp dan sebagainya. Scammer ini bukan target satu user. Dia akan target beberapa user dalam keluarga tersebut. Jika maklumat itu diperolehi olehnya. Itu yang kita kena hati-hati ya. Bukan just one user. So, dalam kes kita menggunakan talian internet tadi, internet banking. Adakah patut nombor handphone yang kita guna ni, maksud dia sekarang ni tuan-tuan masuk mungkin menerima mesej daripada pihak penganjur through WhatsApp. Adakah nombor handphone yang sama tuan-tuan guna untuk internet banking untuk dapat tag number? Untuk yang ada duit mungkin RM200 tak perlu kisahlah kan. Bukan tak perlu kisahkan. Untuk yang ada yang akaun ni ada duit yang banyak tu, yang angkanya mungkin angka kosongnya 5, 6 dan sebagainya. So bagi saya menasihati anda agar anda dapatkanlah sekarang ni dah boleh dapat balik handphone Nokia yang lama tu ataupun yang seangkatannya, yang mana di situ tidak lagi ada Google Play Store dan Smart App kat situ. Kat situ hanya anda untuk terima tag number je. Dan sekarang ni pun bank pun tengah beralih ada setengah-setengah bank dah tak allow anda untuk guna tag number. Contohnya Maybank dan satu lagi kita boleh kata Bank Islam. Cuma dalam kes ni, adakah dalam keadaan skema yang berluasa ni, adakah kita masih berani nak link account dan untuk menggunakan smartphone tersebut? Maknanya adakah kita nak mengasingkan phone ini aku hanya akan guna untuk online banking dan phone ini aku akan guna untuk kerja-kerja pejabat. Maknanya di sini ada diinstal WhatsApp dan sebagainya, tapi phone untuk internet banking ini anda tak install apa-apa. Itu yang lebih terbaik yang lebih selamat. Maknanya dalam keadaan sini, dalam keadaan sekarang maknanya kita belum ada law, kita belum ada act yang protect kredit, akaun kredit kita, yang protect kredit account di bank. Kita belum ada act dari segi financial fraud yang betul-betul fokus kat financial fraud. Yang ada sekarang ni yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan 30,000 kes, 26,000 tu cuma dikenakan di atas di bawah penal code. So tidak dikenakan di bawah Computer Crime Act. Tapi kalau kita perhalusikan lagi, jika sepatutnya mereka ni dikenakan lebih daripada satu law. Kerana apa? Bila seseorang itu download aplikasi di luar sana masuk dalam handphone dia. So apa aplikasi ni buat? Aplikasi ni telah melakukan intercept. Intercept maksudnya tanpa kebenaran pengguna. Jadi apabila berlaku intercept, Computer Crime Act ada di situ menyatakan unauthorized access. Maknanya dia unauthorized access ke atas SMS. Saya belum nampak lagi mana-mana keluar dalam surat khabar ada scammer yang ditangkap ataupun yang tadi 30,000 tu mereka dikenakan hukuman atau kutukan di bawah undang-undang ini. Kita tak nampak lagi lah. So di sini antara nasihat yang kita boleh bagi, sama ada kita terpaksa mendapatkan satu handphone lagi untuk perbankan. Dia tak, mana satu lagi handphone boleh dah gunakan untuk aktiviti yang berikutnya. Kenapa saya cakap begitu? Saya tunjukkan satu lagi slide. Tak, maaf, saya endkan yang ini sekejap. Yang ini adalah info terbaru. Saya tak walau sama ada info ini menakutkan anda ataupun tidak, saya tak pasti. So aplikasi ini adalah satu aplikasi di mana apabila dimasukkan nombor phone kita,
dia tahu lokasi kita dan dia tahu aktiviti kita apa yang kita buat pada smartphone kita. So contohnya daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 1.10 tengah hari kita buka Maybank online. Aplikasi ni tahu kita melakukan transaksi melalui online. Tadi ada pukul berapa-berapa kita buka WhatsApp, aplikasi tahu kita buka WhatsApp dan lokasi kita kat mana, detail aktiviti kita, dan aplikasi ni digunakan oleh FBI dan CIA dan sebagainya. So asalnya aplikasi ni digunakan untuk menjejaki penjenayah, tapi aplikasi ini boleh dibeli oleh sesiapa sahaja, dan scammer ni dia dah jadi sebagai satu industri Maknanya mereka kalau surat khabar yang 3 bulan lepas mereka hire so mereka hire untuk develop that aplikasi. So kalau tuan-tuan install Facebook, tuan-tuan pergi dekat bahagian privacy, tuan-tuan akan nampak ada satu bar dekat situ, di mana dekat situ untuk aktiviti offline, Facebook merekodkan apa yang anda buat offline, bukan apa yang anda type di Facebook. Apa sahaja aplikasi yang anda buka secara offline, Facebook record. Mungkin pada waktunya lain saya akan tunjukkan bagaimana anda nak off benda ni. So anda install WhatsApp. So apabila anda install WhatsApp, Facebook dimiliki oleh orang yang sama. So apabila anda install Instagram, so Instagram dimiliki oleh satu orang yang sama. So segala permission anda kena bagi. Kalau anda tak bagi, anda tak boleh guna WhatsApp. So di sini nampak tak berapa orang kata apa, tidak selamatnya kita sekarang ni dalam dunia internet yang kita ada ni. Kita rasa selamat kan, dan inilah keadaan yang berlaku. Kita rasa kita dah buat two-factor authentication lah. So sekarang ni untuk setiap aplikasi yang kita ada, kita menasihatkan setiap user supaya ada two-factor authentication. Okay, masalah untuk enable two-factor authentication. Kalau yang faham saya cakap ni, saya harap dapat faham. Kalau yang belum faham, saya rasa anda cuba. So, bila anda pergi ke WhatsApp, anda pergi ke Telegram. Apabila anda hendak orang kata apa, enable kan, maksudnya membolehkan dua tahap security. So dia akan minta anda masuk PIN number lagi kan. So adakah PIN number yang anda guna untuk two-factor authentication tu, siapa dah PIN number yang anda guna dekat anda, dekat e-wallet anda ataupun perbankan kad bank anda tu. So kat sini anda kena lihat lah. So PIN number yang anda letak two-factor authentication kat Telegram, anda letak two-factor authentication kat WhatsApp tu, adakah dua PIN number tu PIN number yang lain daripada perbankan anda? Itu pun anda kena siasat lah. So ini yang kena dilihat balik. So bagaimana kita menggunakan PIN number tersebut. So kita dah sampai sini. So ini saya tunjukkan satu lagi kes yang statistik daripada Cyber Security Malaysia. So kalau kita lihat dekat sini, so statistik pada tahun 2000 tak nampak lagi fraud, tak nampak lagi aktiviti scammer sangat, because pada tahun dulu kita belum ada smartphone. Smartphone diperkenalkan oleh Steve Jobs pada bulan April 2007. That is the first smartphone in this world. Sebelum tu kita mungkin ada Nokia communicator, dan kita mungkin kalau dulu kita tak ada WhatsApp, kita menggunakan messaging dan sebagainya. So kes tak tinggi so dilaporkan dalam 40 kes dan begitu saja. Tapi apabila tahun 2010 ni, kalau anda lihat kes pada tahun 2010, so jumlah kes makin meningkat. Tapi di sini kita ada fraud, tapi jumlah fraudnya pun dah nampak makin meningkat dari bulan ke bulan, dan kita lihat pada tahun 2022. So di sini kesnya dah melibatkan 700 lebih. Cuma kat sini dari kes scammer tu tidak dilaporkan secara kita kata secara menyeluruh. Maknanya apa yang berlaku apabila berlaku kes scammer, apa yang user kena buat apabila kena scam. So kita tak ada satu tempat yang kita nak rujuk. So kalau kita telefon bank pun, bank tak buat apa. Apa yang bank akan suruh bila kita kena kes scammer. So pihak bank akan suruh kita buat ini. So anda telefon bank negara, anda telefon Maybank, anda telefon CIMB Bank, anda telefon RHB Bank.
So apabila berlaku money fraud, so what they told you, mereka cakap pada kita, pergilah kepada PDRM dan buat laporan. So laporan itu ada kat PDRM. Laporan itu tak di-capture oleh pihak bank, tak ditunjukkan oleh pihak bank, tak di-capture oleh Cyber Security Malaysia, tak di-capture oleh Saudara Komunikasi dan Multimedia. Apakah yang dibuat oleh Saudara Matematika Multimedia? Apakah yang dibuat oleh NAPSA? Apakah yang dibuat oleh Cyber Security Malaysia? So di sini scammer masih lagi berluasa. So takkanlah pihak bank tak ada rekod yang boleh di-share dan dikongsi, kan? So kita nampak kes hanya direportkan kes ni hanya direportkan di Royal Police Malaysia. So saya mendalami sedikit. Okey. Kenapa mungkin pihak bank tak bagi anda block akaun secepat mungkin? Contohnya anda telefon. So dalam kes yang dalam Soya Cincau tu, so dalam dia tengah berurusan dengan bank, so tak ada talian hotspot, maksud dia anda kena dial bank yang dalam seperti mana yang tertera kan dekat website banking tu. So sementara dia menunggu bank nak pick up, so dia masih lagi buka handphone dia, sebab dekat handphone dia install Maybank, aplikasi Maybank. Dia nampak transaksi tu sedang berlaku tapi dia tak boleh buat apa. So di sini di pihak bank tak pick up lagi. So once pihak bank pick up, dia kata transaksi baru berlaku sesaat tadi. Kalau orang utara, saat tadi berlaku. Dia kata macam tu kan. So tapi pihak bank kata minta maaf, kami tak boleh block akaun yang terima duit ni. So kenapa di situ pihak bank tak boleh block? Jadi saya buat analogi seperti ini ya. Kerana katakanlah yang telefon tadi tu pun berlakon, maksud dia nak menganiaya seseorang. Jadi dia kata dia telah pindahkan duit dan sebagainya, dan pihak bank kena block orang tu. Jadi saya katakanlah saya user yang valid, tiba-tiba akaun saya kena block, saya tak boleh bayar hutang saya tak boleh bayar. Mungkin pihak bank berfikir begitu. Tapi dalam kes ni pihak bank sebenarnya ada maklumat lain. Kalau seseorang itu menjadi cardiac account, mana dia siapa nak jadi cardiac account ni? Adakah di antara kita yang jadi cardiac account? Tidak mungkin. Cardiac account ni adalah mereka yang memerlukan duit, kan? Sama ada mereka ni terdiri daripada, minta maaf cakap, pelajar. Sama ada mereka terdiri daripada golongan-golongan yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kalau untuk seseorang yang telah bekerja 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun macam kita ni yang ada bank kan, bank tahu daripada akaun kita, transaksi kita sebenarnya ke mana duit kita. Kita akan bayar loan sekian-sekian, kita akan pindahkan duit pada anak kita sekian-sekian, dan kita akan bayar bil. Itu saja. Mana dia tak ada transaksi selain tu pindah kepada akaun baru. Jadi dekat situ, kalau ada satu bank mengambil inisiatif yang lebih, bagaimana untuk melakukan sedikit analisis bahawa tiba-tiba ni adalah seorang pelajar yang berumur sekian-sekian, tiba-tiba boleh terima duit 30,000 dan dipindahkan dengan sekejap. So kenapa tak boleh at that particular time melakukan sesuatu? So dekat sini harus ada satu kerjasama lah daripada mana, harus ada satu di Malaysia ni minta maaf cakap perlu arahan sama ada daripada peringkat atasan, bank negara, gabungan dengan bank pengguna, sama ada SKM, sama ada Cyber Security Malaysia, NACMA, harus melakukan sesuatu dekat sini agar user apabila dia kena scammer ni, macam sekarang ni, kalau berlaku kemalangan kita telefon apa? 999 betul. So dia mesti ada satu solution agar benda ni dapat dikurangkan, dilimitkan. Kita harus menyusahkan. Sekarang ni keadaan yang berlaku scammer ni merasa mudah. So kalau orang tu lapor pun duit tu bank tak berlakukan, boleh dipindahkan. Kita tak nak keadaan itu berlaku. So sekarang ni apa yang perlu dibuat oleh pihak authority, perlu melakukan sesuatu agar menyusahkan scammer. Sekarang ni nampak terlalu mudah. So dan inilah yang lain-lain, kes-kes yang lain yang anda perlu laporkan. So kita boleh lihat kesusahan user yang kena scam ni So dalam dari segi sini So kita patah balik slide. Saya ada masa lagi ke? Boleh doktor. Boleh ya? Okay. So dari segi cyber security index pula, saya melihat dari sudut lain Pak scammer ni berluasa. Tapi bila kita lihat global security index,
Malaysia berada pada kedudukan yang terbaik. Kalau kita kata top 10 kan, kalau EPL top 10, top 5 tu masuk Champions League dan sebagainya. So this top 5. So kalau yang faham bola tu dia faham. Maknanya dia top 5 ni it's very good. Dan negara jiran kita tidak kata berada pada kedudukan yang tidak baik. Singapura top 4. Indonesia 24, we still good. Thailand 44. Maknanya dari segi cyber security ni nampak selamat. Tapi kita user tak rasa selamat. So adakah indeks ini indeks yang betul? So maknanya global cyber security index ni kena betulkan. Sebab di luar sana aktiviti scammer, aktiviti penipuan online terlampau banyak. Adakah benda tu dikira? So kalau dikira saya yakin indeks ni akan jatuh. So di sini kita nampak macam ada satu permasalahan. So permasalahannya kita lihat pengembangan teknologi terlalu pesat. Dan scammer ni Kejap. ada masa ke? So kita boleh, lihat betul boleh. perkembangan teknologi ni terlalu pesat tau. Jadi scammer mereka tak macam kita. Kita ni datang pejabat, hantar anak pergi sekolah, uruskan anak dan sebagainya, mengajar atau yang bukan lecture atau yang penulis, berfikir siang malam untuk menulis artikel dan sebagainya. Tapi mereka ini adalah golongan yang mempunyai masa untuk exploit teknologi. That's totally different. So adakah kita di pihak cyber security pun melakukan sedemikian? So adakah kita bergantung pada Google? Kita kata kita biarlah Google yang melakukan. Tapi so adakah itu jalan kita? So saya ada tengok di website cyber security mereka ada berikan satu apps mana anda boleh download satu apps tu. Saya minta maaf lupa namanya. So apabila anda install apps tu di telefon anda, so cyber security akan detect sama apps tu adakah apps yang genuine daripada Google Play Store ataupun tidak. Tapi apps ni tak ada untuk iPhone just untuk Google dia buat masa ni dan mereka masih lagi dalam pilot test. Cuma apa yang kita nak nyatakan maknanya di pihak scammer ni dia terhadapan. So kita pun kena terhadapan bagaimana untuk melindungi diri kita. So perkembangan perubahan teknologi di kita ni sangat pesat. Apabila pandemik melanda memang sangat laju dan orang pun dah macam tak boleh nak disekat sebab terlalu laju. So fokus kita di mana? So adakah kita selamat? Kalau tuan-tuan tengok indeks tadi seolah-olah hanya fokus pada adakah kita selamat. So bagi saya, di manakah fokus kita? Adakah kita bersedia dalam fokus kita? So setakat ini bank-bank fokus mereka adakah our user selamat ataupun adakah bank bersedia menghadapi scammer ini? Itu yang nak ditujukan pada perbankan, itu yang ditujukan pada bank negara, itu yang ditujukan pada PDRM, itu yang ditujukan pada SKAM, itu yang ditujukan pada Cyber Security Malaysia. Are we ready? Preparedness? Is our preparedness there? So adakah kita bersedia? Bersedia ni macam mana? Bersedia seperti mana Abang Bomba. Abang Bomba kita bersedia. Dia bersedia betul-betul ada kebakaran. Itulah Abang Bomba. So viral Abang Bomba baru-baru ni kan. Kesediaan Abang Bomba itulah yang kita nak ada pada bank negara, yang kita nak ada pada PDRM, yang kita nak ada pada Cyber Security Malaysia. Begitu bukan rasa setakat selamat. Tak selamat. So bila serangan yang berikutnya? So apa taktik scammer yang akan datang? Bukan menunggu berlaku satu kes baru buat analisis. So sekarang ni keadaannya adalah apa next? What is next? So katakanlah apabila perbankan dah melakukan threshold value, dah letak threshold value, kalau berlaku sekian amount akan disekat. So what else the scammer akan buat? So itu yang nak dicanakan. Barulah dapat diselesaikan masalah ini. Otherwise, kita akan terbelakang because mereka laju kat sini. So, what we can do? Kita mesti fokus ke sini. Adakah kita bersedia? Dan apakah bentuk serangan yang berikutnya? Inilah yang kita harus fokus. So, tadi saya dah sentuh pasal legal. So, legal yang ada belum cukup untuk protect diri kita daripada scammer. Sebab itu berluasa satu dunia, belum cukup utuh untuk memprotekkan kita punya account dan sebagainya. So next, yang ni tadi saya dah sentuh. So awas penipuan dalam talian. So ini saya ambil daripada COVID-19.
So apa yang saya nampak kat sini adalah nombor 4 lah. So jangan muat turun, mana telah ada kan pautan daripada email, message, teks daripada pengguna tidak dikenali. Cuma sekarang ni yang kena scammer bukan daripada pengguna tidak kenali. Yang kena scammer ni, scammer dah pandai. So dia impersonate. So dia menghantar melalui user yang kita kenal. So rasa ramai dah kena kan. Tiba-tiba pagi-pagi pukul 5 minta maaf, urgent, saya nak pinjam 500, 3,000, sekian kan. So kita pun panik, tak telefon, buka nombor account, pam. Because yang hantar mesej tu adik kita contohnya. Tapi kita tak tahu yang WhatsApp adik kita ataupun Telegram adik kita dah kena hack. Why? Saya nak beritahu pada anda semua satu benda paling penting. Saya rasa pelik juga. Yang manakah lebih penting? Kalau emergency, ambil telefon dan telefon. Ataupun hantar mesej. Ada kematian, ramai di antara kita, minta maaf cakap, hantar mesej. Kawan tu tak baca, tiba-tiba sampai petang, oh innalillah, kenapa tak beritahu awal? Tengok. Tak bolehkah call? Kalau mana dia kita kena sekarang peka, kalau kita terima, apa-apa sahaja mesej berunsurkan emergency, kecemasan, tak kira lah. Sama ada daripada bos kita nombor 1, nombor 2, ataupun saudara mara kita, ambillah telefon tu, jangan berat tangan, jangan berat mulut, call, tanya. Yang berlaku sekarang ni, scammer tahu kita apa-apa WhatsApp je. Betul? Kita dah tak nak call. Seolah-olah call tu dah tak wujud dah. So ini yang mereka akan lihat. So jangan kongsi maklumat peribadi, data kewangan yang ini sangat penting. So tadi bila saya melihat masalah bila kita nak install e-wallet, apa sahaja kita nak register hari ni, mereka minta IC kita. So bagi saya masih lagi menunggu kita panggil sebagai Federation Identity. Maksudnya government untuk buat wujudkan satu sistem di mana dipanggil sebagai National Identity. Tak salah saya, KJ ada cakap dulu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, senyap aja National Identity. Maknanya akan di-verify macam kita login ke bank online. Why we trust kita login pada online? Semua orang faham HTTPS kan. Maknanya dia ada satu badan yang akan monitor siapakah yang mengeluarkan sertifikat HTTPS tu. Saya tak perlu dah berkongsi IC kita. Perlu ada satu authority, satu pengesahan yang mengesahkan saya adalah saya. Sekarang ni the problem now, semua orang dapat IC kita. Upload. Adakah itu betul? Itu bagi saya itu benda yang tidak betul. So ini yang kita kena jaga. Di samping itu kita tadi gadget, okey. Yang saya belum sentuh di sini adalah antivirus. So saya nak tanya antara yang ada dalam talian pada hari ini, berapa ramai yang menggunakan Android? Minta maaf walaupun saya tak buat poll tadi. Dan berapa ramai yang menggunakan Android phone ni install antivirus? Mungkin ada yang tanya, perlukah install antivirus pada handphone tersebut? So bagi saya, anda kena install antivirus. So aplikasi antivirus. Aplikasi antivirus ni tak mahal. Anda boleh beli bermula daripada RM20 ke atas. So ada yang murah dan ada yang mahal, tapi beli yang valid lah. Dulu kan kita ada PC, kita install antivirus. Kalau siapa yang geng-geng saya ni pernah dengar lah, PC Ceiling lah, kan? McAfee lah, Norton Antivirus lah, sekarang ada macam-macam. So saya masih lagi trust yang nama-nama lama tu lah. Maknanya yang kita dengar, Kaspersky, Note 32, Norton dan sebagainya, McAfee, PC Ceiling kita dah jarang dengar. So at least kita kena install lah. Tapi kalau yang mempunyai sedikit kewangan lah, sedikit lebih rezeki, saya nasihatkan anda jangan kedekut. Bukan saya nak menyokong iPhone. iPhone pun ada berlaku scammer di iPhone. Tapi untuk keselamatan dapatkanlah iPhone. Sebab sekarang ni bagi saya Google Apple Play Store tu tahap security-nya tak sama yang ada pada iPhone. Kalau jumlah malware pun melebihi beribu kali ganda malware dekat Android phone compare to malware dekat iPhone. Sedikit sangat malware dekat iPhone tu. Dan dekat iPhone pun kalau dia nak berlaku scammer, dia akan melalui aplikasi seperti TikTok dan iMessage. So scammer ni mula-mula dia akan contact anda through Facebook. Kena ingat whatever through messaging yang anda ada, kalau anda menggunakan iPhone through iMessage. Dan why TikTok? Because TikTok menunjukkan dia boleh communicate dengan anda direct lah.
So once the scammer boleh communicate dengan anda secara direct, maknanya sangat berbahaya. Maknanya public. So untuk akaun Instagram, apabila anda berumur 18 tahun ke atas, anyone can communicate with you. Sepatutnya kan. Jadi untuk TikTok, it's just like public. That's why kalau kita tengok kenapa student kita ada akaun WhatsApp business dengan enablekan akaun business ni, dia dapat tengok phone number kita. Itu sebenarnya tujuan dia. So bila seseorang scammer berhubung dengan kita dan status dia is a business, they can get our phone number, although kita privacy, kita hide kita punya phone number. So dekat situ kita kena hati-hati. So disebabkan itu, kalau yang ada kewangan, saya nasihatkan anda adalah 2 telefon. Telefon perbankan tu tidak perlu anda install aplikasi apps yang lain. So ini yang paling penting. So elakkan menjadi masa penipuan berkenaan talian. Ini banyak kena. So dari website KPDN KK ada yang kena. So pertama sekali nak beli barang memang ada nasihat dekat sini, tapi ada nasihat yang tak ada kat sini. Apa yang saya nak beritahu kepada anda adalah saya ni bukan tak kata saya tak buka Lazada, Shopee saya dah remove daripada my handphone. Minta maaf, saya dah remove. So saya akan letak kat my cart. So maknanya dia, kita nak beli, saya tak beli, letak kat cart. Saya akan letak dalam bakul dulu. Bakul dan saya biarkan. Maknanya dia, untuk wanita saya mungkin suka sikit lah. Kawan-kawan lelaki mungkin dia boleh. So maknanya kalau lelaki ni, biasanya kalau masuk pasar raya, kalau dalam kepala dah tahu nak kena beli apa, wife suruh, isteri suruh beli apa kan, sabun, beras, dan kita takkan ronda pusing gitu kan. Kita okey, sabun dah tahu dah kat mana, zap ambil, beras okey tak, dan bayar balik. That's it. Tapi yang suka melihat, so kena faham sekarang teknologi, apa saja yang kita browse dia rekod kat handphone kita tu. Whatever kita tengok tu dia akan rekod. Benda ni jadi apa kita panggil user profiling. So why they give you free? Anda menggunakan WhatsApp ada bayar tak? Tak bayar kan? Menggunakan Telegram ada bayar? Tak bayar. Menggunakan Gmail ada bayar? Tak bayar. Menggunakan Google search engine bayar? Tak bayar. So how they survive? So mereka melakukan profiling analysis lah. So anda menggunakan Waze bayar tak? Tak bayar. Anda menggunakan Google Map bayar tak? Bayar. So they have your all activity. Kita punya activity ya. Kita panggil profiling database. Macam seolah-olah minority report lah. Something like that lah. So they have our database. So kalau sampai satu tahap, kalau penggunaan IR 4.0 kalau anda perasan teknologi terkini, teknologi terhadapan, bila anda masuk pasar raya, they know what to show you. So sebenarnya user ni akan pergi ke mana dia tahu. So dekat situ, maknanya kita dah kena berusaha elakkan benda tu daripada berlaku. So maknanya tengok betul-betul profil penjual tu dan sebagainya. Dan kalau perasan pihak muatalian ni tidak membenarkan kita communicate dengan penjual. Why? So dia pun sebenarnya takut penjual tu adalah seorang scammer. Of course, normally dia pun tak tahu phone number kita, tapi seolah-olah somehow dia dapat phone number kita. So how phone number kita terlepas kat tangan dia? Itu kita kena lihat lah. So yang saya paling tak suka, dia share kita punya nombor IC . Itu yang saya paling tak suka, dan saya terus install OP from my account. Because why? Lepas tu sampai orang tu tanya, abang nombor IC abang apa? Tak boleh ke? Kita ada packing slip kan? So bila kita lakukan pembelian secara online, tak boleh ke just nombor invoice tu dan sebagainya boleh digunakan. So kita kena hati-hati dari segi pengesahan dan sebagainya. So ini tips untuk melindungi kata laluan. Tadi kita dah discuss banyak. So kata laluan ini tak boleh dikongsi di media sosial. Maksud saya, whatever you share kat media sosial tu, jangan ada kaitkan dengan kata laluan. Sebab manusia sekarang ni dia boleh buat satu database yang kecil dengan diri kita. Contohnya, selalu saya tengok ada orang share birthday isteri, birthday husband, birthday anak, anniversary perkahwinan.
Saya nak tanya dalam ni, ada tak anda guna date-date ni sebagai PIN number anda? So kalau anda guna, janganlah share. So sebab masalah kita tak boleh ingat kan dan sebagainya kan. So, because PIN number is a numbers. So apa lagi? Birthday ayah kita, birthday ibu kita, banyak sangat. Share. So kalau boleh, biarlah siapa pun tak tahu di luar sana bilakah tarikh. So kadang-kadang organisasi pun share kat sini, birthday ni dia siapa. So bukan kita nak kata umur kita ni sebagai rahsia. Kalau dulu senok IC dulu kan, IC zaman kita dulu tak ada nombor tarikh lahir kita. IC kita 6 digit yang pertama tu tarikh lahir kita. Tak boleh nak kata kita ni umur 30, umur 55, tak boleh. Jangan menipu lahir bila dah situ. So that's our problem. So we should dan digalakkan untuk kita ada SARA. So problem with our memory ni, nombor boleh ingat, perkataan boleh ingat, special character tu kadang-kadang tak boleh ingat. Dan saya lihat ada setengah website dah tak allow kita menggunakan special character, dan setengah-setengah dah limitkan number of password yang kita boleh guna. So elakkan satu lagi untuk gadget yang tadi kita dah cakap, dah bincang banyak. Make sure anda install antivirus yang terkini. Make sure dalam gadget anda sama ada anda menggunakan Android, anda menggunakan iPhone, make sure always the latest update. So because of security sekarang ni, kita nampak dah tak mampu nak menyekat scammer. Belum ada lagi satu persungguhan di pihak dunia dan sebagainya untuk bergabung untuk menyekat pihak scammer. So ini yang kena jaga. So make sure menggunakan persiapan antivirus yang betul. So yang ni bagaimana kita nak fokus balik. So maknanya kena ada rangka kerja yang terbaru antara pihak-pihak yang bertanggungjawab yang saya sebutkan tadi terhadap keselamatan cyber. Kita selalu bercakap pasal kalau dashboard lah. Kalau dulu kita kata command center kan, maknanya kalau yang menengok movie lah kan, kita Star Wars ke whatever lah kan, kita ada command center kan, nampak sana nampak sini. So perlu ada satu kawalan yang sebegitu bagaimana untuk menghadapinya. Otherwise, dan sekarang ni banyak bercakap pasal cloud dan API. So yang terbaru yang kita paling takut, yang saya cerita baru ni, yang dia ada satu malware ataupun virus yang attached to a valid application. So alhamdulillah Google dah kesan dan dah remove aplikasi tu, tapi yang dia tak kesan tu lebih 60,000 orang dah download. Dan masalahnya malware ni lekat pada aplikasi security. So salah satu aplikasi security. So that's why saya kata yang untuk buat antivirus tu, pilihlah aplikasi security yang kita dah well known. Contohnya kalau nak beli PC, kita dah tahu dah. Kita nampak HP, kita nampak Dell, these two brand, Acer contohnya, 3 brand daripada dulu dan sekarang dah ada. So a new brand, jenama baru datang, so keyakinan kita kat situ kurang sikit. So sama lah untuk aplikasi security, kita kena jaga. So kita kena beware dengan cyber attack. Dan Wi-Fi satu lagi, sebelum saya terlupa, handphone kita ada mobile data, kita ada Wi-Fi. So dalam ni, apabila anda keluar rumah, dah off dah Wi-Fi anda. Biasanya kita tak off kan, kita keluar rumah kalau nak beli barang, pergi pasar, kita just keluar, start engine, start motor kereta ke apa, kita just keluar, betul? So Wi-Fi ni kita kena off. Sebab kat luar kita tak guna Wi-Fi, kat luar kita guna mobile data. Why? Sebab Wi-Fi ni dia walaupun kita kalau kita tak off, dia akan reverse. So tadi kita punya dekat rumah tu, kita punya Wi-Fi tu apa nama Wi-Fi-nya dan sebagainya. Dan ada yang terbaru latest update dekat Android, Wi-Fi tu kalau kita tak off, dia ada satu features yang dia akan cuba connected to others Wi-Fi secara automatically. So yang tu dekat Android phone dan you have to off that features. So itu you tak sedar, tanpa sedar dia akan connected to others Wi-Fi walaupun tak ada data yang transfer. So from there, people boleh masuk dalam handphone kita. Itu kena hati-hati. So make sure kalau keluar pada pejabat, masuk dalam kereta, so 2 perkara yang kena buat, off lah Wi-Fi, off lah location. So ada handphone, location tu, dia on aja location dia. So habislah data. So where you are, so wherever, why? Because you install dalam handphone you Instagram, you
You install dalam handphone you Facebook. You dalam handphone you ada Gmail dan sebagainya. So that lokasi is very important lah. So yang tu kita off lah lokasi dan sebagainya. Kita jangan terlupa benda-benda tersebut. Otherwise, dan ini kalau yang pergi cyber cafe, elakkan lah. So because dekat situ memang bukan kita kata cyber cafe is not good lah, tapi situ banyak PC tu digunakan oleh ramai orang dan wifi dekat cyber cafe tu kalau kita masuk kita off lah, sama ada kita pergi ke Starbucks dan sebagainya. Dan yang ini satu lagi, saya rasa bermula dengan zaman Friendster kot. Siapa yang tahun 2000 ni tahulah kan. So yang ni kita kena hati-hati ya. So aktifkan your two-factor authentication dan jangan add sesiapa yang anda tak kenal. Contohnya kalau anda ada account linking, tiba-tiba datang satu message dekat email anda, somebody want to connect to you. Tapi anda tak kenal dia. Dia letaklah gambar lelaki ke perempuan dan sebagainya, jawatan dia. Masalahnya, kita tak kenal. Betul ke orang ni, jawatan ni dan sebagainya. Kita pun tak ambil phone. Call organisasi tersebut dan verify user ni betul ke bekerja di syarikat tu. Tak. Kita make add saja. So ini kena hati-hati ya. So enable two-factor authentication sangat penting, antivirus, dan elakkan satu lagi siapa-siapa yang anda tak kenal. So ini sangat paling penting lah. So ini untuk keselamatan dari segi video dalam talian. So ini pun kena hati-hati. Sama maksudnya kalau kita ni yang sekarang ni yang berada dalam ni, I do not know, hopefully tak ada lah scammer dalam ni, insyaAllah, sebab kita dah ada kita punya passcode dan sebagainya. So ini pun kita kena hati-hati untuk video conferencing. Dan ini tips untuk cyber cafe ya. So saya rasa nanti saya share slide ni untuk rakan-rakan melihatnya. So kita kena imbas, semak, rehat ni yang tadi saya cakap lah, masuk dalam kad, elakkan daripada melakukan transaksi secara online menggunakan handphone. Itu kalau seboleh-bolehnya elakkan. Dan apabila anda menggunakan komputer pun, make sure komputer anda ada antivirus, patches dan sebagainya. Yang ini sangat penting lah. Dan jangan dedahkan identiti. So tadi saya masuk dalam ni, saya menggunakan nama lain. Penceramah penganjur tanya saya, awak menggunakan ID apa ni? Saya ada banyak ID. Saya tak dedahkan ID saya yang sebenarnya. So kadang-kadang because certain email tu kita tak kisah lost or not lah. So kita just certain email tu, email yang kita simpan tu, of course, yang satu lagi email tu, so kita kena hati-hati. We have to kita kena, orang kata apa, oleh kerana cyber, undang-undang yang dia ada di sana belum cukup mantap. Kita dengar baru ni PM punya account pun kena hack, Telegram, dan ada menteri pun kena account Telegram, dan yang parti pembangkang pun ada Twitter dan sebagainya. So anda lihat. Tapi at the same time we have to protect our identity. Saya ada lihat setengah-setengah individu dia just create Facebook dia dan sebagainya tapi tak ada kawan. It's okay. Bukan kita sombong lah. Walaupun tak ada kawan, we just want to protect ourselves because ada satu lagi masalah, curi identiti. So kalau kita tak protect diri kita kat online pun, tak create account pun tak boleh. Orang boleh curi identiti kita. Saya pernah kena kes ni masa saya buat master di UTM. So seorang lecturer tu panggil saya tahun 2005, 2006 tanya saya, Haril, awak post macam-macam dekat Facebook bukan-bukan. Kata saya mana ada akaun Facebook. Dan saya pun chat, saya kata dia bukan saya lah. So maknanya saya berasa kena tapi bukan kena scammer. Dia create Facebook account dan nama tu seolah nama saya dan sebagainya, dan dia post bukan-bukan. So saya terpaksalah create another Facebook account. So from that saya pun protect diri saya. So I have my Facebook. Tapi untuk add sesiapa, just add person yang you betul-betul kenal. Itu yang kita kena ingat. Dan etika dalam cyber lah. Sekarang ni online kan. Kita kena hati-hati juga apa saja yang kita kongsikan di sebab sekarang ni kita rajin berkongsi kandungan lah di YouTube. Itu etika sebab ini sangat berbahaya. Kita pun tengok kita dalam ramai pensyarah
Dulu kita masuk universiti, oh ni lecture killer lah. Oh, ni lecture begini ya. So now because online marah macam mana pun we need to be careful lah. Because dia cut that's it. So people tak tahu apa yang disampaikan. So kita pun risau perkara-perkara ni berlaku di luar sana. So we need to be careful dan seperti pertanyaan tadi, kalau boleh status WhatsApp status elakkanlah share perkara-perkara peribadi kat WhatsApp status tu. Ada orang share hari ni dia tak ada mood. Ada orang share hari ni dia ada mood. Saya tengok macam-macam dekat WhatsApp status tu. So kalau boleh, elakkanlah. Jangan. So ada orang share, oh hari ni saya ada kat Kota Kinabalu. Cuma bayangkanlah, you share kat WhatsApp status, hari ni you ada Kota Kinabalu. So kalau orang yang nak merompak rumah you dah tahu, rumah you kosong. Because keluarga dah ada kat Kota Kinabalu contohnya. Dah ada kat mana-mana. So be careful dengan media sosial sekarang ni because data tu adalah emas. So apa yang you kongsikan di luar sana adalah emas. Dan hati-hati apa saja media yang nak disimpan dalam handphone. Because katakanlah scammer tadi somehow you tak tahu you to install satu aplikasi. Walaupun you tak lakukan transaksi online tapi dalam handphone you ada data yang dia boleh guna untuk ugut you. Untuk ugut anda. So kita berada dalam keadaan yang berbahaya. So kadang-kadang manusia ni saya selalu pesan kepada pelajar saya, dalam depan saya awak jadi baik. Dalam akaun yang saya tahu awak baik, tapi awak mungkin ada satu lagi akaun di mana itu diri awak yang lain. So jangan ada dua identiti yang berlainan. Maksud dia, so now tak ada apa. Once they capture your identity, they know what you did. So kita tak nak perkara tu happen. So WhatsApp, saya kadang-kadang pesan pada student saya, WhatsApp tahu anda ada berapa ramai girlfriend. Berapa ramai boyfriend saya kata. So that's the problem. Maknanya dia Facebook tahu siapa, berapa ramai girlfriend, berapa ramai boyfriend yang awak ada ni pada student saya pesan. So maknanya kalau seseorang itu nak menggunakan kita ada banyak sekarang cyberbully, cyberstalking dan sebagainya kan. Jadi from that information dia dah boleh mengetalkan anda. So dari situ yang kita nampak sekarang ni berlaku pemindahan wang because dah kena track. So yang dipanggil sebagai cat and fish. So ramai yang terkena cat and fish dan mereka ni golongan yang bukan biasa-biasa tapi terkena dengan cat and fish. So harus ingat orang tu tak pernah jumpa, kita tak pernah jumpa orang tu. So kita harus berupaya untuk meletakkan satu limit terhadap diri kita, kehendak kita. So jangan dah ingat apa yang kita lakukan kat dunia cyber siapa tak tahu. Yang pastinya dunia cyber ni kita guna free. Time for what? So they are mining our data. So apabila kita dah kena perangkap tu, habislah kita. So kena hati-hati ya. So janganlah banyak sangat berkongsi rahsia. So kalau boleh kadang-kadang seronok berkongsi borang ataupun keputusan dan sebagainya kat situ ada alamat rumah. So itu kena ingat lah. So jangan berkongsi pelupusan dokumen, tak ramai yang ambil berat surat-surat lama whatever, tak koyak ada alamat dan data dan sebagainya tak. Kalau kita tengok kalau movie masalah tak macam cakap kadang-kadang yang dia bakar kan. So kita tak ada, kita dah buang sampah begitu saja. So hati-hati dengan ya, dah lebih masa sebenarnya dah melebihi dah tapi tak apa, kita bagi ruang lagi 5 minit lebih kurang. Sebab saya baca dekat chat box ni pun ada beberapa lah yang tanya soalan. Contohnya okey. Saya penggunaan e-wallet tu. Saya nampak ada 2-3 soalan yang lebih kurang berkaitan dengan e-wallet. Contohnya, adakah penggunaan Apple Wallet selamat? Saya gabungkan sekali lah sebab kita nak rumuskan terus kan. And then ada tanya kalau dia dah tutup akaun e-wallet tu, adakah data tu masih kekal kan? Ataupun selain e-wallet lah, apa-apa yang dalam bentuk digital ni kita dah tutup akaun, data yang dekat cloud tu, cloud internet, maksudnya iCloud tu masih kekal ke atau macam mana? And satu lagi soalan Dr. Syahril, selain adakah Apple Wallet tu selamat, ada satu lagi sekejap saya je. Tak apalah yang tu dulu kan. Sekejap. Ialah berkenaan dengan e-wallet tutup akaun tadi. Saya nampak ada 3 soalan.
Okey, jika bayar makanan guna e-wallet, adakah bahaya atau okey? Itulah 3 soalan berkaitan e-wallet. Dr. Syaril boleh jawab dan rumus teruslah saya kira. Terima kasih. Okey, dulu masa saya Menteri Kewangan yang dulu nak bagi 100 ke apa orang bising sebab nak galakkan orang menggunakan e-wallet, privacy sama ada disimpan atau tidak apa-apa sertifikasi e-wallet. Nak jawab soalan tu, kita kena melihat ada satu akta di bawah Suruhanjaya Komunikasi, satu akta perniagaan ataupun rekod di mana akta tersebut yang menyatakan sekurang-kurangnya kena simpan 7 tahun. Maknanya data perniagaan, tak salah saya ada bawa akta perniagaan, saya ada baca sebab saya cari di mana 7 tahun, adakah perpustakaan negara sebenarnya, yang mana akib negara ke yang tak 2 tahun tu. Dia sebenarnya adalah akta transaksi kewangan. So menyatakan bahawa mereka kena simpan pembuktian tu selama 7 tahun. Maknanya di sana memang disimpan rekod kita at least for 7 years. Jadi kalau kita padam akaun e-wallet kita, how soon will they destroy our data tu, maknanya mereka terikat dengan akta tersebut. Maknanya mereka kena patuhi akta tersebut, kena simpan selama 7 tahun. So bagi saya rasa mereka akan menyimpan selama 7 tahun disebabkan akta tersebut. So menjawab soalan sama ada penggunaan e-wallet beli barang tu tak ada masalah. Maksudnya kita penggunaan kita ke kedai makan beli barang secara e-wallet, transaksi itu tidak ada masalah. Yang kita kurang gemar jika dia linkkan banknya. Maksudnya, dan of course bila dia nak top up tu dia kena buka dekat handphone dia kan, internet banking kan. Dia nak top up e-wallet tu. Dia bukan masalah nak bayar dekat kaunter tu. Masalah e-wallet ni, how to top up that amount. So saya cari-cari juga, saya nak pergi ke web page. Contohnya e-wallet Touch and Go kan. Can I top up from bank instead of I login from that e-wallet application kat handphone? Tak nampak. So saya rasa features tu perlu diberitahu. Maksudnya kita kena sebagai pengguna, mungkin ada siapa writer dalam ni, dan kita kena sampaikan maklumat lah. Jadi from our banking tu, kita buka through handphone, kita boleh transfer money kepada e-wallet kita. But yang tak selamatnya bukan tak selamat dari kita bayar tu. Masa kita nak top up duit tu, kita kena klik dekat handphone kita, betul kan? Saya tak nampak cara lain untuk kita top up that amount tu. So yang itu yang masalah. Nak bayar tu bukan isu. So masalah how the e-wallet link to our bank tu. Itu yang kita tak suka dekat situ. So saya rasa harap dekat situ menjawab. Sama jugalah untuk yang tadi Apple e-wallet. So how you top up the amount tu? Adakah from the handphone ataupun from your computer? So saya selesa menggunakan e-banking from my computer, not from my handphone. Sebab kita tahu terlampau banyak aplikasi yang kita dah tak boleh nak percaya pada handphone kita. So saya harap itu menjawab soalan yang ditanya. Alhamdulillah. Dr. Syaril, ada apa-apa rumusan ataupun ni ke? Sebelum kita tutup, sebab kita betul-betul sebenarnya kan dengar perkongsian dari Dr. Syaril ni macam tak cukup-cukup masa. Maksudnya terlalu banyak. Sebenarnya kita kena ada sesi yang lain. Saya rasa peserta lain pun bersetuju. Jumlah peserta dari tadi kekal je, around 70, kejap turun 70 balik. Semua mengalami lah banyak ni kan. Okey, saya nampak ada soalan daripada Wan Azura, adakah nombor akaun bank kita bahaya jika dikongsikan? Okey, kalau kita buat perniagaan macam mana tu doktor? Kita kena bagi akaun number kita kepada orang yang membeli. Itu pun kita dah tengok ekonomi digital kan, mana dia sekarang ni berlaku 2 keadaan lah. Yang tak melalui platform yang sesuai, sebab government pun ada buat platform kan, 2-3 kita tengok platform e-dagang ni banyak, lebih daripada 11 di Indonesia. Yang famous memang Shopee dan Lazada, di mana kita buka kedai di situ. Kita tak share nombor akaun kita, mana dia user bayar pada Shopee Lazada. Yang masalahnya apabila kita, minta maaf cakap, kita buka akaun online, perniagaan online because kita nak lari cukai. Okey ya, contohnya kan. So kita buka perniagaan sampingan dan kita share nombor akaun kita dekat Facebook dan sebagainya. Itu tidak selamat sebenarnya, sebab
scammer akan target kita. Dia tahu keuntungan kita macam mana. Ni scammer akan pantau kita. Satu hari mesti dia akan cuba mencuri kita, scamkan kita kan. So kat situ kita kena cari platform yang sesuai lah untuk kita meneruskan perniagaan kita secara online. Sebab memang telah, contohnya katakanlah kita buat perniagaan online, kita share di Facebook akaun kita. Esok kita login ke akaun kita, tiba-tiba ada 1 juta dalam akaun kita. Apa nak buat? So dekat situ apa kita nak buat? Dan kita pula menggunakan duit tu, sebahagian daripada duit tu. Sebab tiba-tiba kita tengok akaun kita tiba-tiba ada penambahan 1 juta, kita telah menggunakan duit tersebut. Padahal duit tu telah ditransfer oleh scammer. So kalau masuk court, kita bersalah. Sebab apa? Satu, apabila terima 1 juta, kita tak buat laporan polis. Nombor 2, kita dah menggunakan duit tersebut. Itu yang berlaku di Singapura baru-baru ni. So user tu diminta memulangkan balik duit tersebut. Padahal dia dah belanjakan, contoh walaupun 10%, 20%, tapi tetap bersalah. Tak bersalah nombor 1, tak buat laporan. Nombor 2, telah menggunakan duit tersebut. Nombor 3, sekarang ni government memang tak galakkan kita tak isytiharkan perniagaan online. Jadi yang menjaga secara peribadi ni, selalunya yang kena scammer banyak lari daripada cukai. Doktor, nak tanya sikit. Kalau kita punya bisnes tu setakat jual nasi lemak 20 bungkus satu hari, kita nak hantar kat orang, lepas tu nak collect duit semua, kalau dia transfer je tak boleh ke? Itu pun kena ni juga, kena declare juga. Yang itu kita panggil community business. Maksud dia masa berlaku pandemik, dalam community kita ada buat business dan dia disiarkan dalam WhatsApp kan. Maknanya we trust that community lah kan. Maksudnya nombor akaun kita taklah di-share sampai ke internet. If we put dekat Facebook tu lain. Community based business ni memang berlaku, saya tak nafikan. Maksudnya kita menolong lah rakan-rakan kita yang kesusahan, buat kuih kat rumah, buat kek kat rumah secara sambilan. But that is community based. Maksudnya dia nombor akaun tu dia bagi pada orang tertentu aja. Dia bukan letak dekat Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu kena hati-hati, ada beza lah. Kita boleh melakukan aksi online dalam masa sama, kita kena berhati-hati. Dia ada community based business, dia ada yang betul-betul internet, e-commerce yang sebagainya dan sebagainya. Rasanya nak ada nampak satu lagi soalan tu daripada Abdul iPhone Dr. Mayang. Contoh Kak Ian member ada duit daripada akaun kita yang kita top up. Macam mana scammer boleh masuk dalam banking kita? So dalam kes ni, yang macam mana kes yang tekan nombor 1, contohnya dapat mesej terus semua duit daripada akaun clear. So dalam kes ni, apps tersebut ialah apps yang duplicate, dia bukan apps yang original. So dia that's why kita kena berhati-hati dengan aplikasi yang ada ni. Otherwise kita kena install satu aplikasi yang saya rasa SKM Cyber Security Malaysia ada buat satu apps tu, nanti saya cari. So apps tu kita nak kena verify sama ada apps tu apps yang genuine atau tidak, aplikasi tersebut. Sebab kalau jika aplikasi tu aplikasi yang genuine, benda ni tak berlaku. So aplikasi tu is not genuine. Dia somehow nampak sama tapi bukan. Dulu kita pernah dengar kan, it look like me, it sound like me but it's not me. So itu yang paling bahaya. Because dalam kes ni memang apps tu dah apps malware. So kita tak nampak tag number dan sebagainya, tapi sebenarnya dia dah intercept. Memang tag number tu telah ditolak daripada bank. Sebab itu akaun kita kosong. Itu sebab kalau boleh dalam kes ni kita tak boleh ada kita jangan, kalau boleh kita ada lebih daripada 3 akaun lah. Mana dia yang mana akaun yang kita gunakan untuk bayar bil, yang mana akaun untuk transfer dan sebagainya. So kita jangan ada satu akaun lah. So hati-hati, because sekarang ni why? Sebab kita belum ada ATA yang menjaga pengguna. ATA kredit belum keluar lagi, ATA kredit bank tak ada lagi, ATA financial fraud belum ada di Malaysia lagi, belum digazetkan. So selagi tak ada perkara ni, dan nanti tadi saya cakap kita belum ada 911 atau 999 yang kita boleh call immediately bila berlaku dan bank pun tak boleh nak block lagi immediately akaun yang telah menerima duit tu. Selagi benda ni tak ada, then we need to be very careful lah. So kalau boleh macam tadi saya cakap, jangan install lah apps yang linkkan ke akaun kita. Otherwise yang Kak Ion ni saya akan tengok nanti selepas ni, kalau ada detail di mana saya dapat bahan, saya akan cari.
saya belum baca lagi pasal Kak Iwan ni, minta maaf. Jadi saya rasa dia mesti ada maklumat bankan dia, otherwise tak boleh berlaku. Okey, Alhamdulillah Dr. Syaril. Saya rasa penutupnya ada peserta yang minta sangat kita dapat kongsikan slide yang penuh info tadi tu kan. Saya kira Dr. Syaril okey untuk kongsikan. So kita Boleh. macam mana cara nak share tu ataupun di sini? Saya akan bagi kepada penganjur. Slide tu sebenarnya banyak bahan pun saya ambil daripada cyber security, saya ambil daripada banking dan sebagainya. Okey, boleh berikan kepada kami lah kan, betul Dr. Syaril? Dr. Syaril akan pass kepada kami. Terima kasih banyak juga Dr. Dil di hujung-hujung yang handle sama-sama kita lah Q&A ni. Dr. Dil adalah salah seorang juga juruterkuasa yang senior lah dalam UWP. Dr. Su saya rasa dia dah terkeluar daripada siaran. Boleh tak? Saya ada. Oh, okay, Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, doktor, kita nak ambil gambar penutup tak? Ni betul-betul 1 jam terlebih ni daripada planning kita ni. Dia memang Tadi kita dah ambil gambar, rasanya okey dah kot doktor. Okay. Tadi lagi ramai kan, ini ada 60 saja, okey lah tu. Betul lah, Alhamdulillah. Jadi saya kira boleh tutup kan? Isi borang doktor Maya. Isi borang, maklum balas tu untuk dapatkan. Bukan maklum balas, borang untuk Untuk isi skill. Okay, saya mohon sekali lagi para peserta untuk isikan borang yang ada di chat box tu. Okay, jadi saya boleh suggest Dr. Su dan juruterkuasa yang lain untuk buat siri next lah untuk ni. Saya rasa macam tak puas. Kita rasa banyak lagi nak tanya. Banyak yang nak belajar lagi. Betul, kena buat next siri. Dr. Syaril ready je, kita jemput lagi insyaAllah. Jadi akhir kata, saya rasa saya boleh tutuplah sekarang. Saya mendoakan semua peserta mendapat manfaat daripada sesi ceramah yang walaupun sekejap petang ni tapi sangat padat, dengan penuh ilmu pengetahuan tentang kesedaran jenayah cyber ni dan isu-isu yang berkaitan lah. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara mara, masyarakat di negara Malaysia lah khususnya dapat meneruskan kehidupan dalam suasana yang selamat, aman, sejahtera, harmoni lah daripada terpelihara daripada jenayah-jenayah yang kita tak minta langsung ni kan. Dan andai kata terjadi, semoga adalah solusi yang terbaik untuk mereka-mereka yang menjadi mangsa. InsyaAllah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sesi ceramah. Wabarakatuh. Terima kasih banyak para penceramah kita, Dr. Su, Dr. Dil, juruterkuasa lain dan semua peserta. Bye. Baik, Dr. Mayang.